Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan membincangkan perkara-perkara yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu hadapan, tetapi mungkin apa yang akan kita saksikan atau baca sepanjang minggu akan datang ini kurang hangatnya dari segi politik. Kerana bulan Ramadan bakal mengunjungi kita. Sekali lagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia akan menjalankan ibadah puasa selama sebulan sebelum Aidilfitri. Itu juga kita akan bincangkan. Seperti bagaimana harga barang akan dapat kita stabilkan atau wajar kita stabilkan melalui langkah-langkah tertentu sempena bulan Ramadan ini di mana permintaan dijangka meningkat. Tapi sebelum itu, tahap produktiviti pekerja di Malaysia, setiap pekerja di Malaysia meningkat kepada RM96,692 tahun lepas berbanding RM95,858 pada tahun 2022. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali berkata bilangan pekerja turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 2.5% dengan jumlah 16.3 juta orang, sekaligus menggambarkan pasaran tenaga kerja yang stabil dan juga peningkatan aktiviti ekonomi di negara ini. Beliau berkata berdasarkan laporan Indeks Inovasi Global GII 2023, Malaysia kekal pada kedudukan ke-36 dari kalangan 132 negara dengan peningkatan skor keseluruhan kepada 40.9 berbanding 38.7 pada tahun 2022. Malaysia katanya berada pada kedudukan ke-27 dalam laporan ranking daya saing dunia 2023 berbanding ke-32 pada tahun sebelumnya. Katanya lagi ini menunjukkan Malaysia berada pada landasan yang tepat ke arah status negara maju dan berpendapatan tinggi. Pencapaian dan kedudukan Malaysia di arena antarabangsa menjadi bukti kepimpinan, dasar dan tindakan strategik negara berkesan dan menjurus kepada pencapaian sasaran seperti diaspirasikan dalam kerangka ekonomi madani, iaitu sasaran berada antara 30 ekonomi terbesar dunia. Dalam pada itu, Muhammad Zuki berkata pada 2022, Terengganu merekodkan peningkatan prestasi produktiviti pekerja memberansangkan, iaitu 3.4% dengan nilai ditambah per pekerja sebanyak RM77,695 berbanding dengan pengembangan 2.8% atau RM75,167 pada 2021. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan Mai Mudah 2024 peringkat negeri Terengganu. Seterusnya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Ali mendedahkan beberapa syarikat pembungkusan semula minyak paket akan dibatalkan lesen selepas terlibat dalam ketirisan subsidi. Jumlah syarikat yang dibatalkan bakal diumumkan selepas Mac ini kerana ada beberapa negeri yang masih belum selesai melakukan audit. Akan ada 60 juta paket minyak masak di pasaran pada kota 60,000 metrik tan. Tetapi apa yang berlaku, kita melihat masih ada isu tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi kita tahu 60 juta paket minyak masak setiap bulan sebenarnya. Itu sebab kita membuat audit ini, mana-mana ada penyelewengan. Dan telah ada pun beberapa syarikat nanti kita akan umumkan kemudian yang kita batalkan serta-merta pelantikan mereka sebagai repackers. Oleh itu katanya, kementerian melakukan audit untuk mengetahui sama ada berlaku penyelewengan dan ada syarikat yang bakal dibatalkan lesen serta-merta. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kesukaran mendapatkan minyak masak paket dan juga gula di Sabah. Mengulas lanjut, Armizan yang juga ahli Parlimen Papar berkata, pihaknya juga akan mengambil pendekatan untuk menambah baik pengedaran barangan supaya sampai ke golongan sasar. Antara pendekatan ialah mengubah kaedah pengedaran supaya kementerian sendiri dapat memastikan barangan itu sampai di lokasi. Sementara itu, Armizan juga mengesahkan program Jualan Rahmah atau PJR akan diperluaskan sepanjang Ramadan ini melibatkan 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Ia bagi membantu golongan sasar mendapatkan barangan keperluan dengan harga yang lebih murah. Jelas Armizan, PJR Ramadan ini melibatkan jualan produk barangan keperluan asas pada potongan harga antara 10 hingga 30% berbanding harga asal. Dengan adanya PJR Ramadan ini, kita dapat membantu khususnya golongan sasar mendapatkan bekalan barang-barang kering, basah dan juga
barang-barang untuk persiapan membuat kuih dan sebagainya pada kadar diskaun di antara 10 hingga 30%. Off kita akan laksanakan nanti di Putrajaya. Immediately dia akan bermula 1 Ramadan. KPDN turut menyasarkan untuk melaksanakan 2 siri PJR Ramadan di setiap kawasan parlimen di seluruh negara dengan 50 daripadanya di 25 kawasan parlimen di seluruh Sabah. Tambahnya lagi, KPDN akan turut bekerjasama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA bagi memastikan bekalan bahan basah mencukupi sepanjang tempoh PJR Ramadan dilaksanakan. Baik, jadi menjelang Ramadan, gesaan untuk harga barang distabilkan untuk mengurangkan bebanan pengguna yang sebahagian besar daripada mereka turut berdepan dengan bebanan keuangan pembukaan sesi persekolahan baru. Apa langkah yang patut kerajaan ambil sepanjang sebulan ini untuk memastikan keadaan agak baik untuk pengguna dan juga rakyat secara keseluruhannya dari semua lapisan masyarakat dan juga tangga pendapatan dan juga lokasi kediaman mereka. Saya mau berbincang dengan Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KIK, Yusrizal Yusof yang berada di talian sekarang. Yusrizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yusrizal, apa pendapat Yusrizal berkenaan dengan langkah yang kerajaan telah pun ambil sekarang dalam usaha untuk cuba menstabilkan harga barangan menjelang dan sewaktu bulan Ramadan? Okey, 8 tahun semestinya kita tahu bahawa barangan ini akan meningkat disebabkan permintaan yang tinggi. Tetapi langkah kerajaan pada hari ini, pada tahun-tahun lepas dia mengadakan skim kawalan harga, tapi tahun ini dia mengadakan jualan rahmah. Kita tengok beberapa stesen yang orang letakkan untuk jualan rahmah ini untuk dan berjadual kepada pengguna. Ada yang pengguna-pengguna tidak sempat untuk menyertai jualan rahmah ini. Baik. Jadi kita lihat sekarang ni program jualan rahmah diperkembangkan untuk bulan Ramadan ke ratusan lokasi di seluruh Malaysia. Adakah ia akan menambahkan bebanan keuangan kepada kerajaan untuk memberikan atau menjual harga barangan ini dengan harga yang lebih murah kepada pengguna? Kita tengok kemungkinan barang-barang ini disediakan mungkinlah dijual dengan murah disebabkan mereka mengambil daripada ladang terus daripada petani kepada mereka dan mereka dapat menjual yang lebih murah. Tetapi seperti saya katakan tadi bahawa mereka ini menjual secara berjadual. Ada keperluan pengguna secara harian, termasuk peniaga-peniaga kecil ini perlu membeli secara harian. Dan langkah kerajaan pada hari ini saya tak nampak skim kawalan harga itu dilaksanakan. Ini mungkinlah akan menyebabkan kemungkinan ada pasaraya yang mengambil kesempatan ke atas permintaan yang tinggi ini. Bagaimana permintaan tinggi ini boleh terjadi disebabkan ada peniaga-peniaga yang baru menceburi bidang pemakanan ini di bazar-bazar Ramadan. Sebelum ini mereka berniaga yang lain, tetapi apabila tibanya Ramadan mereka menjangkakan bahawa ada boleh perniagaan makanan ini boleh menguntungkan mereka dan mereka menceburi dan menyebabkan permintaan terhadap barang makanan ini agak tinggi. Di samping itu ada peningkatan harga akan berlaku. Tetapi perkara ini boleh dikawal oleh pihak kerajaan kerana mereka ada akta anti pencatutan 2010 yang boleh menguatkuasakan mana-mana pihak supaya tidak menaikkan harga dengan sesuka hati. Jadi langkah-langkah ini perlu diambil. Di samping mengadakan jualan rahmah, kenakan tindakan ke atas peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan yang menggunakan harga yang tinggi, termasuk peniaga-peniaga bazar pun kalau menggunakan harga yang tinggi, makanan tidak berkualiti, bolehlah dikenakan tindakan. Ini kita
semua pengguna amat harapkan kalau ini supaya harga itu boleh dinamakan harga stabil di pasaran. Baik. Kita nanti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KEK dalam Fokus minggu depan. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Menjelang bulan Ramadan yang akan berkunjung tiba tidak lama lagi, kita mahu sambung perbincangan berkenaan dengan inisiatif dan juga cabaran kerajaan untuk memastikan harga barangan stabil sepanjang bulan Ramadan ini dan juga menuju ke Aidilfitri seperti yang kita lihat dalam beberapa inisiatif yang sudah pun kerajaan ambil. Saya mahu sambung perbincangan ini bersama dengan Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KEK. Yusrizal, sebelum berhenti rehat sebentar tadi kita bincang berkenaan dengan penguatkuasaan dan juga ketirisan. Saya kira apa sahaja perbincangan kita berkenaan dengan harga barang ini pada bila-bila mana-mana tempoh sekalipun, kita akan tidak boleh elak daripada bincang berkenaan dengan penguatkuasaan. Kerana kalau kita mahu berdepan dengan hakikat penguatkuasaan, sekurang-kurangnya berkenaan dengan harga barang di Malaysia ini masih lagi kurang ideal, masih lagi banyak ketirisan. Dan baru-baru ini pun Timbalan Menteri KPDN Fuzia Saleh memberi amaran kepada peniaga susulan perubahan dan peningkatan setengah komponen dalam SST ataupun cukai perkhidmatan. Beliau menggesa supaya peniaga tidak mengambil kesempatan. Tetapi mungkin kita matang untuk mengetahui bahawa realitinya tidak semudah itu. Malangnya akan ada keadaan-keadaan di mana ini akan berlaku seperti mana yang kita lihat sebelum-sebelum ini. Jadi adakah kita perlu berdepan dengan hakikat bahawa penguatkuasaan kita ini memang sukar untuk kita laksanakan dengan cukup komprehensif dan meluas seperti mana yang kita patut? Kita di pihak pengguna ini mengharapkan sesuatu yang mungkin dikatakan harga yang berpatutan. Tetapi sebenarnya apabila Persatuan Pengguna sendiri kita pantau di lapangan, di industri, di pemborong, di pengilang, jadi dia ada isu-isu tertentu yang berlaku di dalam rantaian makanan tu. Sebab itulah apabila diperkenalkan SST 8% ini, kita menjangkakan bahawa akan berlaku kesan domino ke atas harga makanan ni. Impaknya akan dirasakan disebabkan ada rantaian-rantaian tertentu yang menyebabkan harga makanan ini akan sedikit tidak stabil dan mungkin akan berlaku peningkatan. Dan juga ini diakibatkan juga dengan musim perayaan, musim bulan puasa, permintaan tinggi, berlakunya permintaan yang terlalu tinggi pada bulan puasa seperti tahun-tahun lalu. Ini akan mendatangkan impak terhadap harga barang ini. Tetapi apa yang kita harapkan adalah penguatkuasaan terhadap barangan keperluan asas ini dilakukan dengan lebih tegas dan lebih proaktif oleh penguatkuasa. Kita rakyat sangat mengharapkan kuatkuasa sebab undang-undang itu ada. Tetapi apabila tidak digunakan, lemah dan peniaga ini memanipulasi harga, akhirnya yang terkena adalah pihak pengeluar, petani dan juga pengguna ini akan merasa bebannya. Petani ini kalau ikutkan apa yang saya dah cek, memanglah tidak untung yang tinggi, dan juga pengguna pun terbeban dengan harga yang mahal. Jadi petani itu terpaksa membeli produk dia sendiri kadang-kadang pun. Inilah yang menyebabkan kita cakap harga tidak stabil. Untuk jangka masa pendek ini kita sangat mengharapkan kawalan harga, ada jualan rahmah macam ni, jualan-jualan rakyat, jualan murah dan sebagainya, dan juga pengawalan harga dan penguatkuasaan itu dilakukan untuk jangka masa panjang. Ekosistem ini dari segi makanan, pakaian dan sebagainya ini perlu diubah supaya tidak lagi wujud monopoli dan kartel dalam industri ini, agar industri ini lebih segar. Selepas ini tak payah lagi lah buat kawalan harga sebab bila kita dah perbaiki ekosistem
industri ini, rantaian industri ini, jadi harga barang akan lebih kompetitif, berlaku persaingan dan pengguna akan nikmati persaingan itu harga murah dan barang yang berkualiti. Saya setuju. Mungkin langkah-langkah ini lebih pada bersifat reaktif. Bukan ia adalah langkah-langkah yang tidak bagus. Kita alu-alukan. Tetapi ia bukan bersifat jangka panjang, bukan bersifat mampan, tidak sustainable. Seperti kita mengadakan jualan rahmah dan mengadakan skim kawalan harga dan sebagainya. Itu semua bagus. Tapi ini adalah langkah reaktif yang mungkin tidak boleh kita kekalkan selama-lamanya. Seperti mana subsidi petrol sebagai contoh, kita tidak boleh kekalkan selama-lamanya. Dan masalah itu patut kita selesaikan dari puncanya. Tapi balik kepada penguatkuasaan, Yusrizal, kalau kita nak melihat daripada perspektif kerajaan atau penguatkuasa atau KPDN untuk berlaku adil kepada mereka, apa agaknya penjelasan mudah mengapa penguatkuasaan ini tidak semantap seperti yang sepatutnya? Adakah ia penjelasan yang mudah seperti mereka tidak ada cukup kaki tangan dan anggota di lapangan untuk dikerahkan ke seluruh negara atau bagaimana? Yang pertama ada kita akui bahawa kekurangan kaki tangan penguatkuasa ini disebabkan penguatkuasa ini dia ada penguatkuasa dia kena ada pihak pemantau juga untuk memantau. Jadi mereka mengharapkan laporan daripada pengguna dan pengguna ini juga tidak melaporkan sekiranya berlaku kenaikan harga. Kemungkinan mereka tidak tahu di mana nak lapor ataupun mereka tidak selesa untuk laporkan kepada KPDN. Jadi KPDN perlu ada pihak pemantau khas untuk memantau dekat mana harga yang naik. Apabila berlaku kenaikan harga ini, perlu diambil tindakan, buka kertas siasatan cepat-cepat untuk diambil tindakan ke atas orang yang memanipulasikan harga ataupun mengambil kesempatan. Tetapi kalau kita tengok penguatkuasaan kita pada hari ini tidak berlaku begitu. Mereka bila berlaku kenaikan harga, rakyat bising, mereka akan cek balik statistik aduan. Aduan tidak diterima. Jadi yang statement-statement sebelum ini yang kita dengar daripada pengarah-pengarah negeri mengatakan bahawa tiada laporan kenaikan harga. Bagi kita pihak pengguna ini, kita pun merasa heran, tetapi kita haraplah supaya penguatkuasaan ini dilakukan. Nombor dua adalah SOP untuk penguatkuasaan tersebut. Mereka di bawah Akta Anti Pencatutan. Mereka perlu sekiranya menerima aduan ataupun mendapati bahawa ada pihak-pihak yang menaikkan harga dengan semena-menanya, mereka akan cek dokumen-dokumen dan perlu diaudit dokumen tersebut sekiranya peniaga itu mengambil keuntungan sehingga 60%, 70% ataupun 100%, 150% pun mereka boleh ambil tindakan. Tetapi kesukaran untuk mereka cek dokumen-dokumen dan audit dokumen tersebut mengambil masa dan sebagainya, ini menyebabkan peniaga-peniaga ini, bagi saya lah, peniaga-peniaga ini tidak takut kepada penguatkuasaan. Dan kita haraplah supaya perkara ini dibaik pulih juga. Dulu kita ada pegawai pemantau harga, tapi sekarang ni di KPDN negeri-negeri ataupun di pusat pun tidak ada lagi pegawai pemantau harga. Yang dulu saya setiap hari menerima berapa harga, berapa peningkatan, berapa peratus. Mereka ada statistik tersebut, tetapi sekarang ni KPDN tidak ada lagi pegawai pemantau harga dan mereka hanya ada penguatkuasaan saja. Jadi mengharapkan pengguna untuk report. Jadi bila pengguna tak report, jadi penguatkuasaan tidak dapat dilakukan. Sekiranya penguatkuasaan tidak dapat dilakukan pula SOP yang sangat panjang, saya rasa kan. Jadi daripada kita menyalahkan penguatkuasa, memanglah dilakukan oleh pihak kerajaan. Baik. Sedikit gangguan pada jaringan ataupun audio Yusrizal di situ. Saya mau pastikan sama ada okey untuk sebelum kita sambung perbincangan ini. Yusrizal berada di situ?
Baik, Yusrizal. Saya ada sini. Ya, jadi soalan saya yang seterusnya benar. Saya rasa untuk berlaku adil kepada kerajaan atau KPDN, mereka mungkin akan mengatakan bahawa ya, kita sudah berikan juga option kepada pengguna dan kita berikan banyak laluan dan juga saluran untuk mereka memantau untuk bagi pihak kita dan senang saja mereka untuk mengemukakan aduan melalui laman web, melalui app dan sebagainya, tapi mereka tidak lakukan. Jadi adakah ini Yusrizal merasakan bahawa satu kebimbangan atau satu pendirian yang boleh kita ambil serius apabila kerajaan mungkin berpendapat bahawa pengguna tidak melakukan peranan mereka, tidak memainkan peranan mereka dengan lebih efektif untuk membantu mengawal harga barangan dengan memfailkan aduan apabila terdapat harga barang yang terlampau tinggi? Okey, pengguna sekarang ini pada 2024 tidak sama macam pengguna demografik yang lain untuk aduan mereka seperti mereka viral di dalam dan sebagainya, menularkan kedai-kedai yang jual mahal, tapi ini dah kita nampak. Tapi 2006-2007 pengguna menggunakan platform untuk melaporkan direct kepada penguatkuasa dan jadi inilah menyukarkan pihak penguatkuasa. Saya pun kita pun selalu menyatakan pada pengguna buat laporan. Dan juga KPDN ni juga untuk kempen kepada pengguna untuk mereka buat laporan. Jadi saluran-saluran laporan itu perlu dihebohkan sebenarnya kepada pengguna supaya ada laporan dan statistik untuk dia orang ambil tindakan. Terima kasih Yusrizal Yusof, Presiden Persatuan Pengguna Kedah atau KEK, dan kita ingin sambung lagi perbincangan ini tetapi malangnya mungkin kualiti audio kurang memuaskan, tapi tak apa, kita akan dapat banyak peluang selepas ini insya-Allah. Dan salah satu lagi topik atau subtopik berkenaan dengan kenaikan harga atau inflasi adalah inflasi yang kita imported inflation yang berkait rapat dengan kadar ringgit. Tetapi mungkin sedikit berita baik untuk rakyat Malaysia di luar sana untuk minggu depan dan juga minggu-minggu akan datang. Ringgit dijangka naik berbanding dolar Amerika minggu depan. Itu kata Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Afzanizam Abdul Rashid, yang menambah bahawa kenaikan itu dijangka disokong oleh sentimen yang bertambah baik dalam persekitaran domestik yang menggalakkan. Beliau berkata mata wang tempatan itu berkemungkinan meningkat antara 4.67 dan 4.69 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan berikutan kenaikan ketara pada minggu sebelumnya. Jelasnya sentimen terhadap ringgit dijangka bertambah baik manakala pendapat Bank Negara Malaysia BNM mengenai terkurang nilai juga membantu memberi kesan positif kepada pergerakan ringgit. Sementara itu, rakan kongsi pengurusan SBI Asset Management Sifan Ains berkata, Bank Pusat itu dijangka mengekalkan kadar faedah semasanya sepanjang tahun 2024 yang mungkin penting untuk ringgit. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia mengumumkan keputusannya untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% semasa mesyuaratnya pada Khamis. Menurut Ains, dengan mengandaikan kadar faedah kekal sama, jangkaan perbezaan kadar faedah yang mengecil antara AS dan Malaysia sepatutnya membawa kepada dagangan ringgit lebih kukuh minggu depan. Bagi minggu yang baru berakhir ini, ringgit diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat selepas indeks dolar AS DXY menurun dengan menjangkakan Dasar Monetary akan menurunkan kadar faedah DAS ditambah dengan minat belian yang diperbarui pada mata wang tempatan. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, ringgit diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika kepada 4.6815 palang 6855 daripada 4.7440 palang 7480 minggu sebelumnya. Baik, sekian fokus minggu depan untuk hari ini. Seperti biasa, segala berita yang kami bawakan setiap hari termasuk minggu depan boleh anda ikuti di saluran 501 ini atau boleh anda baca di astroawani.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.